Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صدوا عن سبيلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد عليهم اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini, sebagaimana biasalah, iaitu malam ruangan pengajian kita terhadap sejarah ringkas tentang ilmu tasawuf. Kata mari di mana, kok mana, kenapa kau sekarang lah ni, masa yang kita ada sekarang ni, orang-orang barat ni suka sangat nak akaknya akan ini perjalanan ni. Sama ada di negara luar, daripada luar negara kita, negeri Arab sendiri, negeri Eropah sendiri, orang putih sendiri. Sehingga negeri kita ni, Asia kita ni, Nusantara kita ni pun jadi banyak juga perkara-perkara ni. Bagaimana, kok mana kita nak mengaji, we tahulah supaya kata kita itu boleh
terima benda hak molek, dan kita boleh jagakan diri kita, mereka yang duduk bawah kereta kita, daripada perkara-perkara yang tak sesuai itu. Jadi kita telah mengaji dan tahu sedikit lah kata ilmu tasawuf ni sebab gapo dinamakan ilmu tasawuf, siapakah sufi, siapakah apakah tasawuf. Daripada beberapa kali kita berjumpa tu, kita telah beri penerangan terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi malam ni kita nak mari tengoklah sedikit kata mazhab sufi ni ia ada timur dia ataupun definisi dia hak mendalami tadi itu. Kalau kita nak tengok jadi jelas lagi, ada kita nak bagi dengan cara kasar-kasar ni, sufi ni ia ada dua jalan. Orang panggil tasawuf suluki al-amali, di sana orang panggil tasawuf al-falsafi an-nazari. Malam ni kita nak kupas hak tu lah, kita nak mari tengok hak tu lah. Jadi apa makna tasawuf as-suluki al-amali? Tasawuf berat balik pihak mida nak sakut paut dengan zuhudkan diri, nak jagakan cara makan minum, pakai, tasarrufat dia tadi, cara-cara yang nak belanja dan sebagainya. Itu satu daripada rupa tasawuf. Yang kedua, tasawuf falsafi nazari. Tasawuf biasanya sakut paut dengan ada ideologi yang tertentu. Terkadang orang Islam kita ni tak telitah dan fikir di dalam akal fikiran, kata mereka itu siapa di situ. Umpama mana nanti kita tengok. Jadi di sini kita bolehlah nak menakalkan setengah-setengah daripada pendapat-pendapat akwal-akwal alim ulama yang ada di dalam ini midah. Jadi tasawuf ni bagi dua. Ada tasawuf mutaqaddimin, ada tasawuf hak mutaakhirin. Hak mutaqaddimin ni hak dulu, hak masa mula-mula muncul dan timbul tadi tu ia banyak nak berat balik suluki. Apa yang bersuluk mana kata jaga balik midah al-akhlaq, masalah akhlak, masalah hak kita sebut saat ni. Adapun tasawuf falsafi hak timur Kamadia ni, Kamadia pun mana Kamadia daripada hak dulu tu lah, tak ada jadi Kamadia sampai jadi muasarah zaman kita ni dak. Ia banyak berat balik mana? Berat balik falsafi al-aqadi. Jadikan pegangi, jadikan teori, jadikan apa yang kata definisi suku dah. Campur aduk dengan yang lain. Terutamanya tasawuf al-falsafi al-aqadi ni hak pegangi dan ada ideologi yang tertentu ni berkesan dengan cara hidup agama orang lain. Agama Nasara kata, agama Barahimah kata, Pram kalau bahasa Sia tempat kita ni, Barahimah ni yang ada di negara kita apa bukan sikit, dan di India tu banyak benar. Dan kesal dengan falsafah Hindu dan berbagai-bagai daripada falsafah-falsafah yang masuk di dalam akal fikiran orang hak apa namanya apa yang kata mengaku tasawuf hak pesing falsafi. Jadi mula-mula sekali tu kita nak tengok balik sudut hak nak cara balik akhlaki. Balik akhlak ni hak mula, hak timur mula-mula ni okeylah, mana kata dekat sikit dengan manhajul islami dekat sikit. Tapi nak kata 100% tak juga. Sebab gapo lagi kita akan turut bersama. Berkatanya Bishr al-Hafi, salah seorang daripada tokoh mereka lah yang mati pada tahun 227 Hijriah. Mana kata orang atas jugalah, orang korang banyak mana? Korang 3. 227 ni.
Dia katakan as-sufi man safa qalbahu lillahi. Sufi ni iaitu mereka yang bersih akan hati dia bagi Allah. Ni makna kata balik mula-mula timbul ni ideologi cara memikir sufi ni nak bersihkan hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak bersihkan hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok pada asal usul tadi itu, seolah kata nak membersihkan hati kerana Allah ni, nak kata betul molek dengan ajaran Islam. Tetapi sebaliknya ulama kita tengok gi kata, jadi seolah kata kalaulah kita gi faham gini salah. Faham kata kalaulah ilmu ni tak mari, makna kata Islam tak sempurna. Itu bukan. Islam itu ya ada manhaj dia, adanya jalannya dia masa Nabi dah ada. Dan sahabat itu pakat beramal dengan jalannya itu sehingga Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Maka sempurna agama kita. Nampak tu tak? Maka sempurna agama kita. Sama ada midai balik amal perbuatan luar, ataupun sakut dengan hati, ataupun sakut dengan fahami, Islam bawa datang mari berlaku dah. Nampak tu tak? Tetapi kalaulah bui sekadar kata sufi ni mereka yang membersihkan hati dia kerana Allah, tak ada apa lah. Duduk situ tu mana kata kita boleh terima perkara-perkara tu. Dan berkatanya Abi Sulaiman Ad-Darani. Abi Sulaiman Ad-Darani ni salah seorang daripada tokoh ulama Sufi yang ada, yang meninggal pada tahun 205 Hijriah. Dia katakan Sufi ni maknalah mana? Ataupun tasawuf ni, yakni antajriya ala sufi, bahawa tasawuf ni bahawa memperjalankan di atas seorang sufi tadi itu apa? A'malul la ya'lamuha illa al-haqq. Mana kata amalan-amalan yang dia buat tadi itu tak mengetahui akan amalan itu malaikat Tuhan. Al-haq di situ mana Tuhan. Mana kata dia tak khija amalan gapo-gapo, malaikat bersih kerana Tuhan. Nak ayat gitu. Wa ayyakuna daiman ma'al haqqi ala halin la ya'lamuha illahu. Dan bahawa adalah dia tu senantiasa duduk dengan Tuhan di atas tiap keadaan. Tidak mengetahui akan keadaan lagu tu. Pekerjaan dia malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata dia nak tetapkan hati dia dengan Allahu Jalla Jalaluh. Maka lagu ni pun ulama Islam kita tak ada tolak gapo. Bahkan dia ni adalah satu pahami yang nak menarikkan manusia kepada al-Islam. Mana kata cara mikir lagu ni ataupun ideologi lagu ni ataupun pahaman lagu ni tak ada cenggah gapo-gapo dengan Islam. Sebab Islam kita sebagai maqisu alaih, tepat qiyas. Tepat kita nak ukur. Benda mana mari kalau ukur dengan Islam ni tak belaga dengan dia, okey, tak boleh terima. Kalau hak mari baru tapi belaga dengan hak Islam kita, ni tak boleh. Nampak tu tak? Tu dia. Dan berkata Abu Bakar Asy-Syibli annahu, katakan tasawuf ni mana? Al-julusu ma'allahi bila ham. Makna dia itu senantiasa ada sekali dengan Tuhan dengan ketiadaan ham. Ham ni makna kata jadi susah payah. Jadi hati kita tak jadi liar. Apabila duduk dengan Tuhan ni hati kita tak jadi liar, nak tetapkan hati. Was-sufi huwa alladhi yanqati'u 'anil khalq fayattasilu bil haqqi. Dia kata gitu. Sufi hak sebenar ni iaitu orang yang putuskan perhubungan dia daripada makhluk. Dia berhubung dengan Allah. Di sini ta'rif ulama Islam kita kata dia tak ada jadi betul mana dengan Islam. Sebab dinul Islam dinul muamalah. Agama Islam adalah agama yang bercampur aduk dengan umat manusia. Bukan mana duk sore betapa lagu tu bukan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata kita duk sore dengan muamalat dengan manusia walaupun manusia itu adalah perkara-perkara yang nak menyakiti kita. Hak mana lebih molek sahabat tanya?
hak muamalah walaupun ada perkara yang menyakiti kita dan daripada perkataan dan pendirian dan sebagainya, hak tu lebih molek. Putus daripada manusia ni langsung, itu bukan cara dia di dalam dinina, di dalam agama kita, iaitu agama al-Islam. Tapi nak tetapkan hati dengan Allah, tak ada apa, tu kena. Ni perkara-perkara yang alim ulama kita nak mengkemukakan di sini. Baik. Kalau gitu, cara mikir lagu ni sebagaimana kita telah royak ni, tubik pada dua dasar besar-besar. Dasar mula-mula bagi orang sufi, hak mula-mula timbul tu lah, belum daripada nak jadi kok lain tu, yakni ittijahul awal. Sebagaimana ulama kata, hak mula-mula sekali ni yakni al-mubalaghatu fi zuhd. Bersangatan dalam masalah zuhud. Makan, minum, makan ni, pergaulan, semua. Ya zuhud belaka. Dinuna agama kita zuhud ada tak? Ada. Tetapi putus daripada perkara yang Tuhan itu menghalalkan bagi kita sehingga jadi seksa bagi diri kita, itu bukan. Makna kata itu bukan. Makna kata kita ni sekadar mana hak kita sebagai manusia yang perlu kita buat sekadar tu. Masalah kita makan nasi cukup 2 pinggir. Baru sempurna molek bagi kita. Makan 2 pinggir. Jangan kata nak makan setengah pinggir. Kita perlu 2, makan setengah. Itu panggil ta'zib an-nafs. Menyakiti diri sendiri. Tuhan tak ada suruh. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Pada asal tu. Nampak tu tak? Itu mula-mula. Ittijahat ataupun ittijahus tsani, hak pesing kata pandangan yang kedua ataupun pihak yang kedua, sufi yang bersakuk ataupun berkesan dengan falsafiyah, dengan falsafah, dengan kalau bahasa tu apa yang kata falsafah lah. Makna kata falsafah. Falsafah ni makna perat. Ya, kalau bahasa Syiah benar yang jadi cara mikir, satu gelombang cara mikir. Nampak tu tak? Maka pertukaran dua jalan ni bagi mazhab ataupun bagi ilmi tasawuf ni, setelah daripada dia zahir, lepas daripada korun sahabat tabi'in dan atba'it tabi'in, nyatalah dengan cara nyatanya bahawasanya tasawuf itu pada jumlahnya ada gapo di dalam tu. Ada beberapa rangka yang nyata-nyata yang baru di dalam pahami dan amal ibadat. Walaupun akidah mereka, pegangan mereka masih lagi betul. Sebab mereka itu dekat dengan Qurun al-Mufaddalah. Qurun yang atas. Mereka itu mati mula tadi berapa? 202, 205. Hak yang kedua tu 227. 227 atau 205, mana dekat dengan Qurun al-Mufaddalah. Dengan sebab itu tak jadi masalah lah dalam arti kata bab pegangnya dia, tapi masalahnya cara fahami dia, cara nama abdikan diri dia tadi itu apa nama di dalam amal ibadat dia, yang tidak mengetahui perkara tadi itu oleh salafus salih, dan salafus salih tak memasukkan diri dia, tak gunakan itu nama, tak gunakan itu cara, kerana bahawasanya nafus salih itu ya tak kenal malaikat jalan ni yang datang di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah an-nabawiyah ataupun contoh tauladan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasawuf ke mazhab, mana kata hak sakut paut dengan pegangnya dan budi pekerti, dia tadi itu teralih daripada satu rupa pada satu rupa yang lain, mengikut orang hak bawa. Mengikut orang hak bawa. Makna kata asal cara mikir ilmu tasawuf ni dia boleh bertukar alik mengikut orang hak bawa. Orang hak bawa tu dia sekadar nak
zuhudkan diri dia dalam masalah perkara makan minum, pakaian dan sebagainya, hak tu ada satu cara. Kalaulah tuai hak nak bawa ini cara, iaitu cara mikirnya falsafiyah. Fikir kata dia ni Tuhan ni dia ni lebih daripada atas daripada syariat dan sebagainya, ia akan bawa benda pelik-pelik tadi. Orang panggil kata bertukar alik daripada keadaan kepada keadaan. Berkesan mereka itu berbagai-bagai berbagai-bagai falsafah yang masuk mari. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam kena pandai tengok itu baik kata gapo dia. Kalau tidak, nescaya kita itu jadi punah. Faham kita, hidup kita, iman kita, Islam kita, hingga ihsan kita pun jadi punah juga. Nampak tu tak? Hingga ihsan kita pun jadi punah juga. Di sinilah kita boleh nak kecek dengan cara sekali lalu, kasar-kasar. Kata tasawuf ni ada hak pesing nak sakut paut dengan nak mari betuk balik mana? Betuk balik akhlak saja. Nak gerajing wa amal ibadat, nak sungguh targhib, menggalak dalam masalah amal ibadat. Tu satu pihak. Tapi pegangnya dia, okey, tak ada jadi capur. Pegang akidah salah situlah, tak ada capur. Tapi kalaulah satu pihak lagi, bukan sekadar nak mari ubah di mana? Di rupa cara amal ibadat, bahkan pegangnya pun jadi punah juga. Mengikut keadaan, orang kata, mengikut keadaan orang yang bawa tadi, dia berkesan dengan siapa. Sebab kalau kita tengok dalam dunia Islam sekarang ni, seumpama yang kita boleh duk tengok dalam berita, yang boleh kita duk dengar, ada daripada orang yang dakwa kata dia ni adalah tokoh Sufiyah, asal usul daripada Ismailiyah. Ismailiyah makna Syiah, ghulatis Syiah. Apa yang kata ghulatis Sabaiyah. Mereka yang melampau di dalam agama Sabaiyah, yang i'tiqad dengan cara jelas dan terang kata Jibril adalah silat hatanya wahyu kepada Nabi Muhammad, bahkan hatta pada Sayyidina Ali. Maka semua ilmu tasawuf ni apabila kita tengok daripada tokoh-tokoh ulama mereka, nescaya kena kembali kepada Sayyidina Ali. Terkadang benda tu bukan daripada perkara Sayyidina Ali, tetapi sandar pada Sayyidina Ali. Sandar situ. Kepada Ali radhiyallahu an. Itu maknanya gitu. Lagu tu lah. Hingga daripada tokoh-tokoh ulama Sabaiyah sendiri pun royak dengan itu perkara, royak dengan itu pun pendapat. Boleh kita dengar dengan telinga kita. Lepas daripada tu, apabila seorang tokoh ulama sufi yang berpendapat panggil tasawuf falsafi, hak pasal sakut paut dengan pegangnya, apabila ia mati, ia akan bina kubur. Ia akan bina kubur tadi itu, orang panggil maqam. Orang panggil apa? Orang panggil maqam. Di situlah dia akan mengadakan adanya sunduk. Sunduk ni makna kan? Makna peti untuk terima tabarruk. Tabarruk apa? An-nadhr. Menazar semua dan berbagai-bagai. Mari curah duk tahu situ. Maka jalan ni hak buat lagu ni masa dia hidup lagi, dia akan akadnya satu tokoh hak mana-mana yang dia nak akad. Maka apabila jatuh tu habisnya umur, dia akan akad juga maqam dia. Akad juga maqam. Hari ni banyak yang kita boleh tengok, sehingga darul ifsad, bukan darul ifta, darul ifsad ni kata. Waktu baik kata seru lain pada Allah Taala ni tak ada gapo. Seru daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada gapo. Mari dok ni bawah ketiak mereka ini. Sebab itulah dalam dunia kita, kalau kita perhati dengan cara sungguh, tidak ada di dalam agama kita ni, di dalam dunia Islam kita ni, boleh jadi kemunduran. Bolehnya orang Sabaiyah boleh mengatasi daulah Sunniyah, mereka masuk dalam kacing baju ataupun bawah teliti, bawah masuk kain, hak puak-puak, hak dakwakan kata diri dia adalah sufi.
Nampak tu tak? Perkara ni adalah perkara yang jelas, perkara yang tidak boleh kita nak lari. Kalau sekarang learning, hak puak-puak tu lah. Puak-puak mari daripada hadral maut. Puak ni, kalaulah kita tengok azkar hak dia dak pergi tadi tu, apul madah dia tadi, hak dia dak puji tadi itu, tak ada beza dengan agama asing. Ya seru lain pada Allah ni biasa ya. Bila belakang tu, benda-benda lagu tu. Benda tadi itu tersusup. Sehingga apabila kita ni kemukakan ilmu pengetahuan, dia tadi itu tak ada jalan untuk nak kemukakan kebenaran dia terhadap umat Islam. Ya buat lagu mana? Buat lagu mana tahu tak? Yatahakamuna ila taghut. Makna kata dia itu kembali kepada taghut, ambil hukum taghut, mari mengatasikan as-sunniyin. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka itu dia boleh buat belaka. Sebab dia pakai kaedah al-ghayah tubarrirul wasilah. Al-wasilah tubarrirul al-ghayah tadi itu tubarrirul wasilah. Kalaulah tujuan dia kata aku nak lagu mana, orang tadi itu keluar tu pada agama, boleh suruh lain pada Allah Taala, buat lagu mana tak ada masalah. Ni orang panggil kata pegang yang salah besar. Kita hak jadi umat Islam jadi mangsanya. Tu. Kemudian lepas daripada kita nak bercara berdalami lagi itu, mari kita tengok sikit kata marhalah. Marhalah ni mana kata pelarian dia. Hak nak berlari mari ni, hak nak boleh kasapa kita ni, kita nak sebut balik tasawuf suluki dulu mula-mula. Tasawuf hak pesen budi pekerti akhlak tadi dulu. Kita nak kecek tu. Falsafi nanti kita kecek pula. Biiznillahi ta'ala. Dia kata, awal-awal sekali bagi tasawuf ni, yang mengambilkan mereka itu, jalan, ambil di atas apa? Ambil di atas jalan untuk nak mengkemukakan kepada umat manusia. Kata mereka ini, usaha dengan cara sungguh-sungguh untuk nak menzuhudkan diri. Sehingga apabila kita tengok mereka ini tak ada lain, tak jadi ada perbezaan di antara dia dengan siapa? Dengan ruhban. Ruhban ni padri-padri yang ada di mana? Yang ada di gereja-gereja dan sebagainya. Mereka ini iktimad, mana berjijak di atas ini manhaj ini seperti kawasilah, seperti sebagai tangga lah untuk nak berjayakan, nak kata dia ni adalah orang akhirat bukan orang dunia. Sebab itulah orang barat dia baca tengok kata Islami pesi mana yang kita itu nak sokongkan dia. Sebab agama Islam yang sebenar, dunia ini hak dia. Hak Islam hak sebenar, makna kata dunia ni adalah Islam kena ada cara dia. Bukan makna kata orang Islam tak cara dia nak pergi ke akhirat semata-mata. Tak. Ya dunia ni adalah agama kita adalah agama gana ad-dunya wal akhirah. Darain, dunia dan akhirat. Sebab tu kita dok minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yalah dah tu. Tetapi orang barat baca tu baik. Kata Islami biasa mana ya kita nak akad supaya tak jadi bahaya bagi kita. Ni akad ni mana? Ya akad cara-cara lagu ni. Kalau gitu, cara tazkiyah mereka ini ni, kalau kita tengok dengan cara halusi, ya keluar tubik daripada manhaj as-salaf pada masalah nak membersihkan diri. Dia panggil tazkiyatin nafs. Dalam Islam kita membersihkan jiwa, bersihkan diri ni ada tak? Ada. Nampak tu tak? Ada. Manhaj salaf ini tak mengambilkan, ia tak mengambil apa nama? Tak mengambilkan cara lain yang mukhalafah dengan syarak dan ahkam. Bahkan dia itu ikut dan turut jalanan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Adapun mereka yang rakyat kata diri ni adalah orang tasawuf, nak membersihkan jiwa dia,
nak gapo lagi, nak menggemarkan orang buat amal ibadah, nak sungguh dalam zuhud dan sebagainya, mereka tidak mengambilkan cara zuhud tadi itu, cara nak membanyakkan amal ibadah itu muwafaqah dengan dawabit, qawaid hukum syarak dan hukum keputusan hukum agama. Tak ada sehingga ikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam amal ibadat. Dan tidak juga ambilnya jalan ni yang dijalankan oleh para sahabat. Kita boleh tengok tak? Boleh tengok hari ni. Sehingga tubik teori yang kita pernah jawab gidah kata, kalau Nabi kanan, tok guru kita kiri, kena pergi kiri. Kalaulah Bukhari sekali pun royak kata hadis ni maudhu', kalau tok guru kita royak kata sahih, kena kata sahih. Kalaulah ulama semua royak kata hukum ni kanan, tok guru kita royak kata kiri, kita kena percaya tok guru kita. Apa? Kerana tok guru kita ni jumpa dengan Nabi betul-betul. Ini adalah perkara yang boleh kita tengok dah. Hari ni kita boleh tengok. Bukan duk dalam kitab, duk dalam sejarah saja. Boleh kita tengok hari ni. Nampak tu tak? Ni benda yang waqi', benda yang berlaku sungguh. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, jangan pesing kata duk gedik-gedik kaki saja. Kerja kita nak mensebarkan faham Islam yang benar supaya nak boleh sama-sama pergi pada syurga, bukannya biasa. Bukannya biasa. Mereka itu usaha siang malam. Orang kita ni dia kata hak lain, nak share tak berani. Nak sebar pun tak berani. Jangan kata ke hak lain. Mereka bukan sebar sekarang, kerak potong video, buat jadi kecil, sebar seluruh dunia. Usahanya. Seumpama siapa? Seumpama iblis dan syaitanir rajim usaha untuk nak menyesatkan anak Adam siang dan malam. Syaitan yajri yajri fi jasad ibni Adam majrad dam, Nabi kata. Ya jalan di dalam hidup diri manusia tadi itu seumpama darah jalan. Nabi nak banding kata ia tak berhenti. Orang kita kalau darah berhenti katakan mati. Ya gitu. Akan tetapi masa ni masa tasawuf suluki ni dia tak keluar lagi. Tapi tak ada keluar mereka daripada pegangnya hak umat Islam duk pegang dengan cara kasar-kasar tu. Kerana dia itu muwafaqah pada ini marhalah ni daripada ilmu tasawuf, apa yang ada di atasnya oleh umat Islam daripada akidah yang benar, yang betul lagi. Muwafaqah molek pada tujuan dalam masalah mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Sekarang lah ni ya bukan tasawuf pesening. Sekarang lah ni orang panggil kata rayah dia seru lain pada Allah, menyungutu Allah taala, rengka dalam amal ibadat, tak sama tu. Bukan sekadar nak buat nak banyakkan amalan dak. Terkadang hak dok royak kata tokoh tadi tu tak semaya. Mari tak tah member cucuh rokok cuma. Lepas tengok tak? Baju pun tak pakai, aurat pun duk luar, mari duk atas member, heret masuk dalam masjid nak ludah halia ludah. Tu panggil saya kata hak dia dak akad. Ini perkara-perkara yang nak memunahkan akal fikir orang Islam dan nak memunahkan amal ibadat orang Islam dan pegangnya orang Islam. Sufi zaman hak kita dah sebut ni tak ada lah tu. Cuma ya rajin biasanya kata rajin kelajak biasanya lebih pada hak orang suruh. Nampak tu tak? Rajin kelajak lebih pada hak orang suruh je pasal dia lah tu. Tetapi dalam masalah pegangnya dia dia tak menyungutu Tuhan. Dalam masalah amal ibadat dia rayah dia kerana Allah, bukannya nak menyentuh tu tak. Nampak tu tak? Akan tetapi menyaksi orang-orang Islam kata mereka itu telah keluar daripada jalan ni cara ibadat hak salafis salih dalam masalah nak mendampingkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melampau dalam masalah zuhud. Dengan melampau dalam masalah zuhud, sebagaimana orang-orang Islam yang daripada kalangan sahabat dan tabi'in tidak melampau mereka itu dalam masalah zuhud. Tak melampau. Siapakah menta'zibkan diri, menyanyiakan diri sendiri. Nampak tu tak? Menyanyiakan diri sendiri. Sehingga
Ada setengah-setengah nak semaya apa tak boleh, dia kata, jadi panah. Nak puasa apa tak boleh, nak masuk masjid apa tak boleh, jadi panah. Hampa kau dak amal ilmu pasal tu. Apabila syaitanur rajim masuk duk dalam tubuh, duk dia dalam akal fikiran, nak pergi duk dalam masjid tak boleh, nak duk dalam gua. Sedangkan ajaran gua ni yang nasikh, mansuh dengan sebab ada masjid dalam Islam. Sungguh pun Nabi biasa duduk dalam gua, akan tetapi dalam mana? Apabila ada masjid, amal semua di masjid, bukan dalam gua. Panggil mansuh. Nampak tu tak? Tu dia. Kalau gitu, hak yang tepat menyalahi ni di mana? Yakni di wasilah saja. Di wasilah saja, bukan di rayah. Di furu' saja, bukan di usul, bukan di bab pegangan tu. Dalam masalah amal ibadat dan bersuluk, tidaklah pada masalah pegangan dan perkara-perkara yang gaib. Molek masa ni hingga sikit. Walaupun dalam masalah gapo, dalam masalah dalam masalah gapo orang panggil kata, dalam masalah amal ibadat dia tu betul. Betul lagu mana banyak. Tetapi keluar tubik daripada hak betul, terkadang menyalahi sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi bab pegangi tak ada salah, pegang akidah salah. Bab apa nama ghaibiyat beriman betul molek dengan hak qawaid ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang lah ni capur di antara dua. Nanti kita kecek. Capur di antara pegangi ahli kalam dengan sulukiyat ahli sufi. Capur dua ni tak ada apa dah. Seolah kata apa? Dua-dua perkara yang tak ada kena mengena dengan agama kita ni, capur dua tu. Allahu akbar. Habis licing kata. Selera habis. Kalulah air hak mutlak dengan air hak mutanajis boleh menyuci lagi hak ni, kalau hak ni banyak. Tapi hak ni mutanajis dengan mutanajis duk sekali gak tak ada apa. Tak naik dah jadi mutlak. Duk situlah. Betul tak? Tu dia. Maka kita nak kecek dengan cara insaf, ada kesedaran lah, kita nak kata dengan cara apa yang kata kesimpulan. Jadi katakan jadi masa ni masa bersuluk, masa ni orang panggil tasawuf suluki ni dia muafaqah molek dengan akidah pegangan umat Islam pada usul dia tu dengan cara ijmal. Dengan cara apa? Dengan cara ijmal. Ijmal mana berkasa-kasa. Tak ada menyalahi. Beriman dengan Tuhan apa kena, beriman dengan Rasul apa kena, beriman dengan malaikat apa kena, dan sebagainya. Ila akhirih, sehingga daripada rukun ni yang 6. Rukun iman yang 6. Juga rukun Islam yang 5. Betul tak? Juga rukun Islam yang 5. Tetapi dia buat rank dalam masalah apa? Dalam masalah sulukiyat. Dalam masalah bersuluk dia dan amal ibadat dia, suluk ni makna kata hidup dia. Suluk lah. Cara bersuluk mana kata bertarekah. Sahabat tu setengah-setengah daripada orang yang biasa tagih gitu, dia mau tarekah gapo, dia tanya. Dia kena supang, kena sangkat. Seolah kata kena masuk sahih dia. Tarekah gapo? Syazuli ke, Ahmadi ke, Qadiri ke, Ja'fari ke gapo. Ya ada lah. Naqsyabandi ke, dan berbagai-bagai. Daripada tarekah-tarekah yang rengka mari dalam agama kita. Ceraklah memang benda tu tak ada dalam Islam, akan tetapi mereka usaha juga akak nawi nampak kata ada. Yang nampak ada sungguh, muka kata kita pun tak tahu juga. Seumpama agama hak mari bombing tadi ni. Quran hak mari langit 30 juzuk ya. Tapi agama hak mari bombing ni asal ada tak? Tak ada pun, tubik 50 jilid. Kampi dia, kitab dia 50 jilid. Lepas tu nak buat lagu mana? Benda tak ada pun. So umpama biasa tengok kitab Nahjul Balarah tak? Hak agama Sabai tadi itu tubik dak gitu syarah. Masya Allah, tak tahu mari di mana tu. Tu soalah kata benda rengkok ni ya banyak. Nampak tu tak? Dia banyak. Jadi mereka itu merengkakan dalam masalah sulukiyat dan ta'abbudiyat. Masalah amal ibadat dengan melampau dalam masalah zuhud
dengan kaifiat yang keluar tubik daripada garisan syarak. Keluar tubik daripada mana? Garisan syarak. Dan keluar tubik juga daripada pertunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluar tubik juga daripada jalan ni yang dijalankan oleh sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ayyuhal ummat islamiyah, hai umat Islam, berarti molek dengan baik kata agama kita ni orang nak mai ubah tak leh. Sebab agama kita adalah agama sempurna dan agama jelas. Kenapa? Kerana dia ada qawaid dia. Hadis Nabi telah siap mari, ulama bawa datang. Quran siap mari, ulama bawa datang. Faham siap mari, ulama bawa datang. Ulama mana? Ulama ilmillah, bukan ulama ummah. Ulama hak millah lagu mana? Dia nak heret manusia turut Tuhan. Kalau ulama ummah ikut manusia nak. Sebab tu masa saya dok ngaji dengan Dr. Jihad dulu, dia kata ulama sawadi kepada orang jahil, dia kata. Mana kata kan? Mana kata orang aling turut hawa kanak orang jahil, dia kata. Dia kata gitu. Nak berokok, cari dalil pasal berokok boleh. Nak pasal kata berjudi, cari pasal tu. Nak pasal makan riswah, cari pasal tu. Boleh belaka. Sebab itulah ia kaya. Kaya sungguh. Terkadang sebulan-sebulan tu mahal pada orang kerja kerajaan lagi lah. Tu kaya. Muka dia sanyung. Nampak tu tak? Tu. Tapi kalau mengajar manhaj sunnah, kita tak ada nak gapo pada manusia, dalam arti kata kita tak nak bawa pergi situ, kita nak bawa klik pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang Islam kena ada hati lah juga, kena kira lah juga. Pandai tu lah situ tu. Itu maknanya. Itu maknanya perkara. Tapi tempat royah dia nak klik pada Allah Taala dengan keadaan tunggal juga. Tetapi diwasilah dia tu keluar tubik daripada jalan ni hak salafis salih. Dirayah tu tak apa, diwasilah tu tak supo. Faham gitu? Sebab itulah berkata ahli sejarah daripada tokoh-tokoh ulama kita, dia kata lagu mana? Saya nak buat khulasah selalu supaya kita boleh makan dengan sekali lalu. Lepas tu nak pendetail perbahasan pula tadi itu, kita kena kecek majlis khusus dia. Dia katakan tujuan orang Islam hak kita nak pergi ni dengan molek. Tujuan kita sebagai orang Islam hak kita nak pergi ni kita kena mengambilkan wasilah hak biasa mana? Hak biasa syarak mari. Jalan kita nak pergi kepada Tuhan ni pasti kena jalan ni hak syarak letak. Sebab itulah dalam manhaj sunnah ni kata kullu turuqin ila Allah tabaraka wa ta'ala masdudah. Tiap-tiap jalan kita nak pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersekat. Illa malakan tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat jalan ni hak Nabi Muhammad wa man sara ala nahjihi, dan mereka yang jalan di atas jalan ni hak Nabi Muhammad minas sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in. Ya duk situ. Sebab itulah orang sunnah kita ni apabila ia kait nak faham agama kena faham mengikut mereka. Apa? Sebab Tuhan puji mereka kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah kita beriman sebagaimana mereka itu beriman, maka kita dapat hidayah. Sahabat ni tak ada pia dah nak kata syak, kata dia tak ada mulia. Tabi'in atba'it tabi'in. Nabi sendiri mensyahadahkan. Sebab tu kita sebagai orang Islam nak tariknya manusia kepada situ. Apa? Kerana mereka lah yang menyaksikan Nabi, menyaksikan wahyu dan faham murak maksud hak Islam sungguh. Hingga orang Sabaiyah dia kata kena jalan ni hak Islam hak betul sungguh ni, mereka nak bawa klik sini. Tapi hak kita nak klik pada Sayyidina Ali. Apa? Kerana Ali ni babuha dia kata. Babuha pintu bagi ilmu. Berhujah dengan hadis yang tak sabit, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah gedung ilmu, Nabi kata. Pintu nak masuk gedung ilmu iaitu Sayyidina Ali. Sebab tu perkara-perkara ni kita kena tahu. Jadi wasilah hak masyarakat mari ni lagu mana? Yang datang mari dengannya oleh Al-Quran wa sunnah. Kena bawa dah kita pada Quran dan hadis.
Biar bawa datang al-ulama hak makan saka al-anbiya. Sebab tu ulama hak makan saka anbiya ya bagi Quran bagi hadis kita. Hak lain bagi mimpi bagi dusta kepada kita. Khayalan, mimpi dan mengigar hati setengah-setengah. Wari kita. Pak kita agak nak beli lah benda-benda lagu tu. Allah Ta'ala kata orang jual kita tu dengan harga murah. Habis umur belaka dah. Tak ada halal pula sahab tu. Halal pun tak ada. Habis umur pun tak. Habis umur. Beli juga kita. La ilaha illallah. Maka tidak ada jalan cara kita nak membersihkan diri malaikat dengan dua jalan tadi. Cara dua jalan tadi. Sebab apa? Kayak gitu. Sebab Nabi dan Tuhan suruh dah. Turut aku ni Tuhan kata. Turut aku ni Nabi Muhammad kata. Kamu dia turut orang nak bawa mung tadi itu klik pada aku. Turut orang nak bawa mung tu klik pada aku, mung turut. Situ tempat beza di antara jalan ni Islam hak asal dengan Islam hak bukan asal. Orang panggil dakhil. Dakhil ni bukan hak asal. Dengan itu terbatallah ining manhaj dan semua terbatal. Mana kata terpesong tubik pada jalan ni hak benar. Semua jalan-jalan hak cara-cara nak ijtihad sendiri, cara masalah kena pandai-pandai dalam masalah amal ibadat, setengah-setengah hujah kata ana. Tuhan kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kebaikan dia kata. Ini kebaikan dah ni. Sudah lagu tu. Kalau gitu sembahyang maghrib 4 rakaat. Subuh berapa? Ni, sebab masa panjang sikit dah. Ni rakaat. Sudah lagu tu. Sebab tu bab zikir dia pun ya rengka, bab amal ibadat pun ya rengka, bab muamalat pun ya rengka. Hingga bab pakaian adat pun ya rengka. Lagu mana? Dia kata kalau pakai lagu ni dapat ganjaran banyak. Sehingga baca Quran rengka. Seumpama kata dia baca Yasin tunggal tak tunggal berapa nama tu. Kalau baca lagu ni boleh pahala 40 ganda daripada baca Yasin biasa. Mek mana? Demo tak tahu tak siapa pangkat. Pangkat gapo? Pangkat tu pangkat gapo? Siapa pangkat Nabi? Siapa pangkat Rasul? Kalau ulah benda ni sungguh, apa kita tahu kerana umat Islam tak tahu? Kita tahu, umat Islam tak tahu. Imam Syafi'i kata, tak boleh jadi. Kalau ilmu tu bagi Nabi sungguh, umat tak tahu, mung je tahu, tak boleh jadi. Tengok ulama kita tak, anak kunci untuk kita. Untuk kata jalan ni, jangan gaduh dengan dia. Pas kita nak juga, hagi dengan demo. Tak ada masalah. Tapi mek mana ni baca Yasin tunggal ni boleh 40 kali ganda dengan kita baca Yasin biasa. Mek mana? Kecek di atas perkara ganjaran. Pahala ni bak hak Nabi dengan Tuhan je boleh kecek. Orang tak boleh kecek. Panawak lagu mana muka tak ada? Mimpi jumpa dengan Nabi. Sebab tu Ibnu Hajar Asqalani royak dalam Fathul Bari, mimpi asal bukan hukum syarak. Bukan asal hukum syarak. Mula-mula sekali. Kemudian kalau mimpi belawai pula dengan hukum syarak hak asal, maka kita tinggal mimpi tu pakai hukum syarak. Ya kok tu. Mari dia orang-orang biasa tu, Ibnu Hajar ni fuq ahli syarak, fuq ahli zahir, bukan ahli batin. Bukan fuq martabat 7. Subhanallah. Habis licin agama. Sebab tu kita orang awam jangan pengaruh lagu tu dah. Kalau nak pengaruh juga tak ada arah. Orang royak dah kata itu jalan di binasa. Nak pergi juga, alah tak ada apa. Tu. Tak boleh. Masalah kita nak ijtihad buat pandai-pandai dalam masalah urusan ibadat tak boleh. Nampak tu tak? Masalah suluk pun tak boleh. Suluk lagu mana? Pakai ye. Kalau pakai gini ada kan biasa tengok ada tariqah qadiriyah. Dia jahit baju tu seperti tabir sakut masjid. Tabir sakut masjid tu ada cap hijau, cap biru, cap merah, cap tu warna ni dalam selah baju dia tu berbagai-bagai warna. Kamari je berfadilah. Pakai lagu ni adalah boleh pala gening. Tu apa yang kata? Asal pada pakai tak ada masalah. Supaya asal pada berdiri tak ada masalah. Akan tetapi berdiri menazar nak duduk tengah matahari, tak saya masuk dalam masjid, iktikaf atau boleh pahala banyak ada orang duduk dalam masjid. Hal lagu ni Nabi tak aku. Saya royak dah dalam pengajian kita, Abu Israel duduk luar masjid, duduk berdiri tak kecek dengan orang,
Kawan dia duduk tengah panas. Nabi tanya, "Biar tu dak buatlah tu." Ada dah cara mikir pelak-pelak lagu tu zaman Nabi. Nabi kata suruh dia main duk pak teduh. Suruh dia duk nyatak, betul suruh dia dengar ketubah. Ya puasa pula hari tu. Nabi aku puasa so. Sebab puasa muafakah dengan syarak. Berdiri Nabi tak aku, tak kecek dengan orang Nabi tak aku. Kamar dia duk tengah panas pun Nabi tak aku. Kalau gitu ibadat biasa tu, iktikad tu boleh pahala banyak daripada orang duk di dalam masjid, duk tempat teduh. Tak, Nabi tak aku. Dia panggil masalah ke apa? Suluk nama tu. Itu salah lagu tu. Ni perkara yang kita kena faham sini ni. Jangan kita buat kita pelik-pelik lagu tu. Tak boleh. Masalah amal ibadat ingat nah, tak ada manfaat apa kalau kita meseksakan diri kita kalau tak turut jalan Nabi. Tak ada manfaat apa. Belalah, kalau pakai kasubah katuk 12 tinga ni, kita terima daripada Nabi Muhammad terus. Malam Selasa. Sekali begitu. Sebab masalah kain subah ni kalau nak tengok mari ni, nak tengok fadilat dia tu, hadis tak sabit. Tapi nak pakai, tak adalah arti kata beza di antara orang reti, orang pandai, orang alim pakai kain subah hak tu molek. Tak ada apa. Tapi dak gibah fadilat ni jangan. Nampak dah tu? Fadilat jangan. Fadilat ni kena nak daripada perkara yang sabit daripada Nabi. Sebab nak boleh pahala setara ni nak ada lah. Nak royak lagu mana ni, duk royak nak hui orang. So umpama orang duk royak dusta fadilat semaya malam bulan Ramadan tu lah. Sampai 30 malam ni gini. Demo kata kita nak tarik demo mari. Ambil mana tahu tak tu? Ambil pada Nuh Jami'. Nuh ibni Maryam al-Jami'. Seorang tokoh ulama buat hadis pelesu untuk nak menggemarkan orang. Dok dating hak ni juga ni, dok dah kumpul hak ni juga ni. Yang merengkakan dalam masalah manhaj as-sufi. Walaupun kita niat molek, akan tetapi kalau jalannya tak molek, tak boleh sama sekali kita ikut dan turut. Ingat tu, tak boleh kita ikut dan turut. Juga hak lebih lagi tasawuf hak sekarang lah ni nak heret kita pergi ke mana? Puja kubur. Tu hak puja kubur hari ni banyak sekali. Puja kubur Nabi Hud lah, puja kubur Nabi tu lah, Nabi ni. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad tak boleh puja. Nabi Muhammad hak lain tu bukan benar pun. Dan email ni, kalau email Syafi'i adanya katak dengan tukar dia puja dia. Dia tahu. Tetapi dengan sebab siasah negara katik, siasah negeri katik, segala ni katik banyak perkara. Tahu ke tak? Anta tahu ke tak? Saya nak royak we tahu. Tempat menazah, peti menazah tu boleh berjuta-juta. Boleh. Peti menazah tu. Kalau di Baghdad, di Iraq tu, di Karbun wa Bala'un tu, hak tu cerak. Boleh juta-juta. Duit ni berguni-guni. Mallahu bihi alim. Sebab itulah nego dengan syirik. Ambil syirik buat menego, heret kita masuk neraka. Lepas tu kita pun tak erti pula duit banyak. Tak ada apa tu buat biasa tu habis licin kan. Dan dalam masalah makan ni, cara makan ni apa tak boleh kita buat rengka, tak boleh. Makan begitu, makan beretih, tak boleh. Takzibkan diri. Nampak tu tak? Tak boleh lagu tu. Asal makan beretih boleh tak? Boleh, tapi nak mengibadatkan makan beretih tu tak boleh. Sebab tadi syarak mari. Asal pakaian ni boleh tak? Boleh pakai lagu mana asal kata tutup. Bawa ambil pakaian dah 3 perkara. Jangan pakai sikat, jangan pakai terik, jangan pakai nipis. Sampai kena nampak kau aurah. Hal ni tak boleh. Pakai lagu mana pun tak apa. Akan tetapi jangan kata aku pakai lagu ni kerana aku nak ta'abbud. Kalau pakai lagu ni boleh pahala banyak dah tak pakai lagu lain. Tak boleh. Kena berhajat pada syarak. Royak mari. Nampak tu tak? Terkadang tinggal an-nazafah. Tinggal tak sewa tubuh ni cuci. Dalam Islam kita tak aku. Pas sungguh hati. Terkadang pakai baju ni boleh buat tangga. Pakai tangga tak? Tak rosak ya tangga lep belakang tu. Lepas tu yap kula mana ni? Yap kula bau masuklah. Tu. Itu agama Islam tak terima. Terkadang tinggal cakap tak sekecek duk dia. Gipeh kata inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya ni. Hak tu bab lain.
Hak tu mana diakukan dalam agama kita. Hak ni waktu saya kecek dengan orang, waktu dia amal ibadat pesen tak kenalah tu. Lepas tu nak duduk tengah panas dan nak mentakzibkan diri dia, barang yang tak bawa datang dengannya oleh syarak, dan baca azkar-azkar dan wirid-wirid hak rengka mari saja. Kemudian soal lagi decok dan dontri, music di dalam masjid, di dalam tempat amal ibadat. Orang panggil kata as-sama' asy-syaitani. Imam Al-Qurtubi kata sama' asy-syaitani lagu tu. Sungguh gemai dalam masjid. Tak biasa ada di tanah air kita ni, tanah Nusantara kita ni. Mari balik mari balik Yamin, balik mari duk gemai dalam masjid. Sampai ke ada majlis sore tu, tak usah sebut, ramai murih demo pula. Ada di Mesir tu. Ya sendiri puasa Serabut, duk gemai. Ya sendiri puasa tak boleh nak duk. Masa tu, hari tu saya pergi di masjid Azhar. Syekh Nuruddin Aitar, salah seorang daripada guru kita ni, ulama Syam, tentang ulama hadis. Dia ni main nak mengajar Nukhbatul Fikr, syarah yang Nuzhatun Nazar tadi itu. Tiba-tiba mari satu tokoh ni daripada Hadral Maut, daripada dar hak terpilih, mari juga di Azhar, mari nak gendai, nak menari, mari nak berdecak ni lah. Syekh bangun tu baik, kata bawa aku tu baik, aku tu seduk, kata Syekh Nuruddin Aitar, kata matilah alaihi rahmatullah. Tu baik tak seduk. Dia nak lagu tu ya. Ini apa yang kata perkara-perkara yang melazimi, melazimi jalan-jalan as-sufi hak tak kenal. Kita tak ada tolak semua, tapi sufi hak tak kenal. Sini lah. Maka semua tadi itu menyengahkan jalan Islam yang benar, menyengahkan jalan Islam yang safi, yang bersih. Yang bersih. Orang panggil lagu ni jalan ni yang menyesatkan umat manusia, dan diri dia adalah sesak di dalam kegelapan kejahilan. Sebab apa? Sebab mereka dakwa kata ini al-futuhat, dia kata. Ini pembukaan nuraniyah daripada Allah Ta'ala. Al-kusyufat. Ini benda yang Tuhan buka mari. Sebenarnya benda tadi itu bukan daripada wahyu Allah, bukan daripada ilham daripada Allah, bahkan daripada wasawis syaitaniyah wa afkar al-falsafiyah ilhadiyah. Al-ilhadiyah mana kata yang menyamakan di antara makhluk dengan Tuhan. Akhirnya jadi gitu. Kalau kita kecek tentang Ahmad Badawi, tak pernah semaya. Wak pernah jadi makam, duk ditonton, tak pernah semaya. Nak oyak kata benda-benda lagu ni kita boleh tengok. Orang dia sendiri hak royak, hak bertaubat diri daripada sufi mari jadi sunni. Royak. Ya orang dia sendiri, bukan orang kita dak royak. Royak tentang masalah politik, masalah siasah. Orang panggil kata tempat tel kita ni kalau nak cari duit masuk negeri ni, buat tempat ke apa? Pelacung, tempat berjalan. Ya tak? Ya buat pasal tu. Nak cari tu, lepas tu orang pergi buat haji, namakan haji juga. Ya'tun hujjaj baitillahil haram tu, hak pergi Mekah asal dah. Nak ya'tun al-hujjat min kulli fajjin amik ila qabri sayyidina al-Badawi dan sebagainya. 4-5 juta, tahu tak? Pergi buat haji situ. Bukan setempat. Subhanallah. Kita pernah pergi. Masa duk ngaji hari tu pernah pergi tengok dengan mata kepala. Dalam masjid dia tu kubur banyak, bukan so. Tapi dia hak besar situ. Ia asal daripada maghribi tu. Nanti kita kecek bak dia. Biiznillahi ta'ala. Ni kita nak oyak kata, tahu belakang ni. Mimpi lah. Ya lagu tu dah. Sebab tu tak ada jadi kepelekan dan jadi bosan gapo dak. Nampak tu tak? Kalau nak tengok bak ni ayuhal ummat islamiyah, nak tengok bak ni jadi jelas, tengok At-Tartushi dengan Qurtubi dalam mazhab Maliki. Orang ni dia buka dalam arti kata nak kita tahu sebagai kita ni umat Islam perkara-perkara tersebut tadi. Nak kita tahu dengan cara sungguh. Nak kita tahu dengan cara sungguh. Baik. Kalau gitu kita ni telah kecek dalam marhalah pertama. Kemudian kita nak tahu pula marhalah pertama ni siapa kalangan hak mereka yang duduk di atas ini jalan ni. InsyaAllah pada perjumpaan minggu depan lah pula, kerana masa tu telah sampai.
iaitu kita ambil sejelah tentang masalah ni kerana permintaan daripada tuan imam kita, daripada apa nama ni, Fatani, ia nak masukkan dalam sekali dengan hak dia tu, ia minta sejel. InsyaAllah lah kita ambil sejel sama-sama. Saya mengajar sejel setengah tentang, tapi tak apalah, sahutilah apa yang imam kita telah kemukakan sebagai kebaikan yang kita boleh ta'awanu al birri wat taqwa, jazakallahu khaira, supaya kita itu boleh faham apa yang kita kemuka lagi. Saya kata berasa tak apa dah tu. Nah, berasa tak apa dah, insya-Allah kita faham jadi molek apa yang kita kemuka lagi ni, supaya kita tak jatuh, tak juluh di dalam fitnah-fitnah hak semasa ni. Itulah, kita pakatlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jaga kita daripada afkar munharifah yang menyeleweng kita daripada Islam yang sebenar. Sekadar itulah pada malam ini, as'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.